Tengok sikit tadi. Alright. Tapi panjang kak? Betul lah Mak Sunfrost. Selalu lah pergi podcast, selalu. Tak pernah. Sebelum ni pernah sekali dengan Geek Fam. Oh, dengan Geek Fam. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sunfrost. Ya saya. Sunfrost Betul. Nampak macam gugup. Dia takut. Takut, Sebab terkejut. Oh, okey. So dia, dapat dia rasa macam ada buat salah. macam dapat DM tu macam apa pasal Macam aku ada buat apa kan. Check balik semalam buat apa ni. Semalam buat apa. Okey. Sunfrost Dia rasa macam baru baru dalam scene Memang sangat baru. Kalau ikut scene untuk ML baru satu season je lah. Oh iya ke? Untuk yang official satu season. Sebab season sebelumnya tu tak official. Banyak bermain di tier 2, di semi pro macam tu lah. Kenapa? Sekarang umur berapa? Umur sekarang 20. To be honest, saya tak kenal nama betul Sunfrost. Nama betul saya Said Fitri Abahar Shah bin Said Nisran Shah. Tak apa, pakai Sunfrost. Sebab tu orang selalu tanya kan, panggil Sunfrost susah lah. Cuba sebut nama betul kan. Oh tak apa, panggil Sunfrost juga. Sunfrost lagi senang kan? Sunfrost lagi mudah Betul. So sekarang belajar ke kerja atau full time caster. Full time caster Full time caster and analyst. And analyst. Oh, kalau macam Aiman, dia tak boleh ambil dua kerja. Dia akan fokus satu kerja. Kalau dia dengan casting ataupun dia hosting, dia akan fokus tu je. Tapi awak boleh adapt dua kerja dalam satu masa. Bagi saya muda lagi kan. Kita hustle lebih sikit. Umur apa sekarang? 20. 20. Oh 20, ngam-ngam. Ngam-ngam 20. Oh okey 20 Dia sebaya anak-anak saya lah. Saya anak-anak saya semua 20, 22, 23. So 20 sekarang. Betul. Sekarang 20. Sebelum ni belajar ke apa ke? Sempat sekejap saja belajar, lepas tu terus berhenti. Lepas dapat tawaran NPL terus berhenti belajar. Oh, sebelum ni belajar kat mana? Sebelum ni saya sempat satu SEM je dekat UiTM Segamat. Betul. Kita budak-budak satu SEM. Oh. Sama, saya pun satu SEM. Memang minat ML lah. Memang minat ML. Okey, cuba cerita sikit lah macam mana seorang Sunfrost ni menunjuk ataupun tahu pasal ML, siapa yang dulu reference, siapa. Sebab kerap tengok pakai baju solos. Adakah seorang peminat solos ataupun seorang yang memang mengikuti MLBB ni daripada season bila? Oh, saya memang dulu ni orang cakap setakat peminat tegar ML lah. Kalau live semua memang viewers sejati orang cakap. Oh, viewers sejati. Toxic tak? Toxic tu tak lah. Memang tak pernah pun nak komen ke. Memang tak adalah jenis yang viewers sejati tapi tak adalah duk posting-posting dekat mana-mana ke. Memang tak aktif. Memang sekadar menonton. So tonton tu patut adalah main setakat tournament kecil kan. Tournament community hero tu semua kita main lah. Tapi nak masuk kat semi pro tu tak adalah. Sampailah tiba-tiba ada orang nak minta caster kan. Oh, nak panggil jadi caster. Panggil jadi caster. Okay. So saya cuba-cuba je lah. Memang cuba fun-fun. Sebab tu macam tournament member lah orang cakap. Tapi bila try tu orang cakap, kau ni macam betul-betul boleh jadi caster. Oh, maknanya bakat tu terselah masa cuba-cuba. Masa cuba-cuba. Oh, maknanya ni pun bukanlah bidang yang di memang target ke ataupun target tu tak. Tapi hobi. Hobi dia macam angan-angan. Memang pernah ada simpanan. Ada angan-angan. Angan-angannya tu ada tapi nampak jalan ke situ tu tak pernah nampak pun selama ni. Oh, okey. Alright. Menarik. So maknanya tadi daripada belajar and then main ML. Lepas tu suka-suka. Lepas tu memang tengok MPL, always tengok MPL lah daripada season berapa. Season berapa? Siapa season champion? Yang first time masuk TV tu lah. Waktu tu saya dah tengok Siapa champion tu? Waktu MOSJ lagi. Waktu EVOS champion. Lama. Season 3 tak? Zaman tu Sayan Sayan ada lagi. Oh, Sayan lagi. Lama. Consider lama tu. Kalau season 3 main ML season berapa? Main ML memang daripada awal keluar. Start keluar Alucard tu? Start keluar. Oh, ya? Betul. Start keluar memang dah main. Oh, maknanya Fredo, zaman-zaman top global Fredo semua tahu lah. Waktu tu tak tahu lagi ada e-sport. Waktu tu setakat main game dia saja. Oh, game sajalah. Oh, okey. Kira lagi OG dari saya lah. Saya season 3, season skin Fanny. Fanny dia dapat skin Harley Quinn tu. Tu start saya main lah ML.
So awak main lagi awal lah Tapi waktu tu memang main saja je lah. Daripada beta test lagi. Kita memang anggap ML ni ibarat game-game biasa yang ada yang kebanyakan lah. Yang kebanyakan ada, kita buka main habis macam tu. Tak adalah tahu AFK atau apa ke apa. Kadang-kadang tutup macam tu je kan. Oh macam tu je lagi. Oh ingatkan boleh belahnya tu je. Ingat boleh pause ke? Waktu memang tak tahu apa. Oh maknanya tak adalah bukan gamer tegar. Maknanya awak ni bukanlah seorang BBNU dalam MLBB. Dalam MLBB memang bukan BBNU lah. Memang tapi OG dalam lah. e-sport memang sangat BBNU lah. Ada kontra dia lah, ada kontra dia. So perjalanan dia sikit sebanyak kan jadi apa caster sambilan, and then saya tak ada caster sambilan sangat sebab saya macam melompat terus. Waktu tu saya cuba-cuba tu kan. Lepas tu orang cakap saya ada bakat. Saya pun tiba-tiba terjumpa satu pertandingan Shoutcasting Challenge, Junior Shoutcasting Challenge. Waktu tu umur saya baru tak sampai 18 tak. Waktu tu dia cakap tournament tu hanya untuk bawah 18. Lepas tu saya pun masuk lah. Saya masuk. Waktu tu saya memang ingatkan, saya bukan tahu tu tournament. Saya fikir tu workshop saja. Lepas tu saya masuk. Okay. And then saya tiba-tiba dia cakap kena hantar video. Lepas tu kita akan gradekan. Lepas tu dapat hadiah. So macam rupanya ni pertandingan. Hadiah best tak? Hadiah ada wang tunai dengan dapat cast dengan caster MPL. Maknanya time MPL tu datang. Bukan, dia ada buat tournament lain lah, tournament khas untuk saya cast. Okay. So itulah waktu tu first time saya cast. So maknanya time tu dah sematkan diri. Guna nama Sunfrost ni memang daripada dulu lah. Betul. Daripada awal main ML pun okay. So nama Sunfrost ni maknanya daripada dulu lagi dah menyulusupi caster punya industri lah maknanya. Okay, baik So Sunfrost selepas jadi amatur lah, orang kata amatur dalam casting, and then pergi ke pro. Adakah family tu setuju? Cakap pasal family ni memang tak setuju lah. Sebab sepanjang jalan nak ke MPL tu, family memang tak pernah tahu apa-apa. Tak pernah tahu apa-apa. Maknanya kerjaya ni orang cakap backdoor. Memang saya kan study dekat UiTM Segamat waktu tu. UiTM Segamat. Dapat duit makan ke apa daripada mak bapak semua simpan. Buat beli tiket bas, beli tiket booking hotel untuk job dekat KL. Hasil. Memang waktu tu tak makan apa semua kat U kan. Makan Maggi saja semata-mata nak ada duit untuk pergi KL untuk cast. Untuk cast lah. Time tu cast dekat, saya nampak awak season berapa Awak macam ada pernah cameo sekali datang. Pernah sekali. Itu season 9. Maknanya datang sekali betul dah kan. Sebab waktu tu macam diorang ada macam emergency lah. So time tu memang saya cakap saya nasib baik lah. Tiba-tiba je dia macam dah tak ada caster sangat ni. Lepas tu terus contact saya. Tu saya terkejut. Siapa yang contact time tu? Time tu orang ada MPL lah yang contact. Fikri bukan? Orang IO? Orang IO punya orang lah. Okay. So maknanya perjalanan tu tak semudah yang disangka ikat perut. Macam budak-budak ni diorang tak tahu. Diorang ingat kita macam suka-suka kan. Tahu-tahu venture into e-sport kan. Muka handsome je. Boleh lah muka handsome. Tak kan. Waktu tu ramai yang ramai muka handsome. Menidakkan cakap. Kalau sebab kan kita nak jadi caster ni, mestilah kita datang-datang orang tanya, pernah cast apa? Bila orang tanya benda tu, saya ni memang tak nak cast apa-apa. Macam mana kita nak cuba? Fresh graduate fresh graduate betul. So waktu yang ada yang tournament tu, ini macam, ini kalau aku menang terus boleh cast. Orang dah tak tanya dah kan. Betul. Saya pernah cast apa ke. So alhamdulillah sebab menang tu, so dapatlah satu tournament yang lepas ni kalau orang tanya apa-apa, adalah tournament yang ada achievement lah yang boleh dibawa ke depan sikit. Betul. So dah habis cast tu, selain cast kan, Sunfrost ialah seorang analisis. Yes. So memang minat lah dalam nak ambil menitik beratkan pasal gameplay, draft dan sebagainya. Bila tengok diorang draft cloud macam memang ada. Memang sebab saya fikir macam kalau game ni saya memang pegang prinsip macam ibarat bola. Kalau orang yang pandai main bola tak semestinya boleh jadi coach. Betul. Orang yang pandai menggocek bola tak tahu lagi, belum pasti tahu apa yang sebenarnya dia cuba akan lakukan dengan bola tu. Betul. Maknanya dia memang kena ada blend in. Betul. Antara otak jadikan satu tim yang solid lah.
So apa yang sebenarnya, okeylah bidang kas saya dah tanya juga Aiman, Sunfrost pun ada bagi sikit input. So dalam bidang analisis ni kan, sebab kalau diikutkan Malaysia sangat serius tentang analisis ni masih baru. Orang tak terlalu deep into. Bagi saya memang belum serius langsung Kan? lagi. Diorang macam hero tengah OP dia just jalan, kadang tak respect band, Betul. kadang dia macam dia nak beradu mekanik kan. Saya secara jujurnya saya rasa diorang sangat strong bila dekat negara sendiri. Tapi bila sampai keluar diorang, saya tak pasti apa faktornya, tapi teori-teori ataupun basic-basic yang diorang pegang kebanyakannya tiba-tiba hilang. Kena banyak fikir logik. Diorang, saya rasa orang panggil tunnel vision. Dia macam bila dekat tournament tu, contoh tim lain semua pakai benda ni je, tapi ikut teori sebenarnya hero ni lagi mudah. Okey. Tapi Malaysia ni dia terkenal dengan benda yang surprise. Betul. Tiba-tiba Idora. Betul. Surprise kan? Surprise. Idora menang MPL season 10. Idora dibawa di grand final. Tapi itu maksud saya yang teori yang basic. Maksudnya bila dia pick Idora tu, ianya memang mengejutkan, tapi secara teori memang benda tu diperlukan. Sehingga benda tu bila bawa pergi international, tiba-tiba teori kau tu tak jadi pula kat situ. Betul. So maknanya analisis ni, analisa sesuatu game ataupun perlawanan tu sangat-sangat penting. Betul. Sebab ada tengok tak apps baru yang yang Lafel tunjuk tu. Semalam dia ada. Lepas dia jumpa Didi, dia singgah dekat rumah saya. Dia pergi mawak pula. Dia singgah rumah saya. Lepas tu dia tunjuk juga. Dia tunjuk macam mana benda tu bergerak. Apa komen? Untuk benda tu memang boleh kita katakan jadi panduan lah untuk coach-coach dengan analyst. Sebab semalam saya tanya, saya cakap dengan Lafel, kita ni ada coach, ada analyst. Ramai dah pernah. Kalau kita kirakan setiap season ada 10 team. Kalau 10 team tu ada 10 coach lah maksudnya. Tapi sampai sekarang cuba listkan daripada 10 season darabkan dengan 10 team, total ada 100 slot coach, betul? Tapi sekarang ni berapa je yang kita boleh kata qualified untuk coach? Kita tak boleh nak anggar, kita tak boleh nak ada nombor. Sebab kita tak ada satu sistem nak qualified dia. Satu badan yang mengiktiraf. Ataupun dia panggil ni, bukan iktiraf, dia ada satu lagi. Tauliah. Mentauliahkan. Dia nak tauliahkan. Betul. So dia perlukan guideline. So siapa yang rasa kalau dekat Malaysia ni saya yang boleh endorse? Contohlah kita nak endorse Sora. Siapa yang boleh endorse Sora? Yang tu yang saya tak tahu tu kan. Rasanya siapa yang akan endorse Sora sebagai coach? Dia ni layak dikategorikan coach. Dia ni layak level dia penolong coach ataupun coach assistant. Dia ni layak analisis. So siapa yang akan endorse? Adakah badan-badan kerajaan ataupun kita kena hantar diorang ni pergi bootcamp dekat Filipin, balik apa pasal kacau ni? Balik dan tahu dia ni boleh jadi coach, ataupun siapa yang membuat syllabus tu? Saya tak tahulah. Benda ni macam badan ni dah wujud ke tak wujud ke, tapi kita nampak orang dah mula prihatin lepas M4 ni kan. Banyak sana sini pihak tanya kan. So daripada pihak-pihak yang tanya ni, kita nampak orang punya pertanyaan pun dah makin relevan. Dan bagi saya pihak yang endorse tu juga adalah pihak yang sama yang tim-tim ni perlu datang menjawab kenapa tak jadi, apa sebab gagal, apa faktornya. Faham. Saya tak tahulah badan tu wujud ke tak kan, tapi memang benda tu diperlukan lah. Betul, sebab untuk kita menaik taraf kita punya ekosistem, kita punya barisan kejurulatihan, staff sokongan kejurulatihan. Benda ni penting. Kalau tak, siapa yang boleh endorse kan? Takkanlah Daddy Hood yang akan endorse coach. Daddy Hood pun tak ada basic coach, ilmu coach pun tak ada kan. So kita tak tahu siapa. Tapi pada saya benda ni perlu diambil tanggungjawab oleh ada lebih kurang saya rasa dua badan yang sekarang orang kata menguruskan isukan di Malaysia, ESI dan juga MESF. Betul, MESF. Sepatutnya diorang sebab dua-dua masing-masing nak bukan monopoli tau. Nanti jadi diorang marah kan. Daddy Hood setan lah cakap benda bukan. Dia nak ambil tanggungjawab tu lah. Dia sepatutnya kalau dia cakap diri dia as a badan e-sukan negara, dia kena ambil tanggungjawab tu kan. Dia kena lantik orang yang betul. Dia kena faham tau. Macam mana nak lahir development yang bagus
kalau diorang pun tak boleh nak develop benda yang bagus. Yelah, Betul? sebab bila contoh kita tengok M series kan, Malaysia daripada M1 dah ada, tapi Betul. pengalaman tu macam tak pergi M4 masa tu. tak lock. Tak pergi M4 tu ni. Kas dekat sini je Oh lah. alamak, rugi. Kan kita call daripada pit betul, stop. betul. Aduh. Oh, kas kat sini je. Kas kat sini je. So betul, badan sepatutnya kena ada satu badan yang mengendorse. Coach ni ialah coach. Betul. Kalau tak, siapa-siapa pun boleh cakap dia coach. Ya, sebab contohlah, ini memudahkan juga tim-tim yang nak ambil coach dengan Anley. Sebab sekarang saya tengok ramai lah tim yang nak tarik kan. Tapi bila diorang nak tarik tu, macam mana diorang nak yakin? Sebab pastinya, contoh, satu tim perlukan coach. Betul. Coach adalah leader of the team. Betul. Macam mana orang-orang lain nak cakap, oh kau boleh jadi leader aku? Betul. Sebab dia tak tahu, kita dia tak tahu pun. Dia tak ada certificate atau siapa nak certified dia as a dia lah seorang coach. Melainkan dia bagi tahu dia coach. Betul. Kan? Malaysia macam tu. Oh, aku coach. Kan tiba-tiba. Okay, so bila Sunfrost venture ataupun terjun ke dalam bidang analisis ni, apa loophole yang nampak dekat Malaysia ni? Untuk Malaysia punya gameplay, Malaysia punya playstyle, Malaysia punya cara pemikiran, endurance, diorang punya stamina dalam game. Maybe diorang tak boleh, bila dah biasa best of 3 sampai kat best of 7 dia jadi lag kan. Sedangkan tim-tim lain best of 9 pun diorang rasa boleh tapau kan. Tapi apa yang Sunfrost punya, awak punya pendapat tentang ni? Pada saya diorang lambat untuk study meta, lambat untuk catch up dengan patch. Maksudnya contoh kalau patch tu dah 2 minggu kan, kalau kita tengok lepas dalam 1 minggu tu dah boleh dah untuk luar-luar negara semua dah main hero tu, main benda tu. Sebab kalau kita tengok Malaysia, saya bagi contoh waktu yang MPL hari tu, adalah satu patch tu beberapa hero banyak lah besar kena buff, tapi Malaysia masih lagi tak ubah lagi dia punya playstyle. Maknanya dia tak utilize hero tu sampailah dia tengok Filipin atau Indo buat. Diorang lebih memberikan keutamaan kepada kita selesa lah pakai benda ni. Maknanya selesa lah. Instead of ambil benda tu apply jadi baru, convert pergi baru, diorang lebih pilih selesa lah. Dia ibarat walaupun dah ada patch baru, contohlah patch baru ni dah kena main tank jungle ni, tapi diorang cakap tak apalah, kita lagi selesa apa main assassin jungle dekat, lagi selesa main Lancelot lah. Contoh macam tu. Dia, walaupun waktu tu Lancelot tak meta kan, diorang tak apalah, kita selesa. Sebab nak tak nak sampai satu tahap, contohlah kalau dia selesa tu mungkin disebabkan tak ada lagi tim Malaysia yang kuat dengan meta yang benda tu. Sebab dia, pada saya nak tak nak, dalam MLBB ni punya patch tu ada sebab kenapa dia ubah benda tu. Maksudnya dia tak akan ubah kalau dia tak nak ada perubahan, betul. Sebab dia ubah lah, dia akan ada perubahan. Dia nak ada variety. Nak ada variety. So kalau stay dekat benda sama, nanti kita yang akan ketinggalan. Betul. Sebenarnya kalau dulu kalau zaman saya kerap ke Indonesia dengan Filipin, sebenarnya kita antara negara yang mencetus meta. Betul. Dulu ada tiba-tiba Sayan bawa 3 assassin, pernah tengok dulu. So benda tu bila makin lama kelamaan, kita ni sebenarnya kan, tahu tak apa masalah kita? Apa tu? Kita happy dengan keselesaan. Kita terlalu rasa kita dalam zone yang selesa. Kita tu masalah kita ni. Jadi benda ni memang kena ubah lah. Saya balik je M4 tu, saya tengok benda ni tak betul. So saya tak nak start jauh sangat. So saya start dengan tim saya. Sebab saya tahu je tim saya pun tak adalah bagus sangat, tapi saya faham lah benda ni kita kena ubah. Sebab season 7 saya masuk, Homeboys masuk. So 7, 8, 9 saya banyak fokus di marketing, branding, sampai orang tahu, orang minat dengan Homeboys. Kenapa kau WhatsApp banyak-banyak ni? Geram lah. Lepas tu bila nak masuk season 11 ni, saya rasa macam tak boleh lah kan, benda ni nak kena ubah. So apa yang Sunfrost nampak kan daripada awal dulu. So, since awak main, awak tengok ML ni, awak seorang viewer Tega ni, apa yang awak nampak dekat benda yang perlu kita ubah? Saya masih yakin yang Malaysia pencetus meta, tapi diorang tak yakin dengan meta diorang. Oh ya, contoh. Contoh, ini paling obvious lah. Bila di saat Lunox jungle masih lagi dimainkan dekat M4, tapi bukan Malaysia yang main. Maksudnya itu kan kita tahu benda tu memang Todak yang buat, and sangat kuat diorang buat. Betul. Tapi bila sampai dekat diorang, kenapa kau tak guna? Macam tu. Betul juga Lepas tu untuk Team Hawk pun, saya tak pastilah kalau dekat result screen macam mana, tapi diorang punya hero-hero setup dekat
MPL kan memang seram, tapi bila naik dekat M4, dekat M series, enemy tak main-main hero-hero macam tu, diorang pun tak pakai. Walaupun kita tahu itu diorang punya forte, itu diorang punya betul. kekuatan, tapi bila naik ke atas, diorang macam dekat sini orang main macam ni lah. So kita kena main macam ni. Maknanya dia mengikut pula. Dia mengikut. Dia mengikut pula playstyle tu. Dia tak bawa playstyle diorang sendiri. Sedangkan kalau macam negara-negara lain yang bukan MPL, tengok tim-tim lain tu, dia punya hero pelik-pelik juga tapi kuat. Betul. Tu memang betul. So Malaysia ni dia kena ada satu identity. Yes. Kita lack of identity. Betul. So bercerita pasal identity. Sunfrost dari Lunatic. Okay, dari Lunatics. Pergi ke MAB. Apa yang terjadi di Lunatic tu? Kalau tidak keberatan lah untuk bercerita, tak payah terlalu dalam. Sini memang boleh Boleh. Sini no problem. So hopefully jadikan ni sebagai iktibar. Sebab kita ni orang kata kita bagi knowledge kat diorang kan. Saya pun ada perspektif saya sendiri sebagai team owner ataupun orang yang invest dalam e-sport dalam team. So, apa pendapat Sunfrost? Apa yang terjadi sebenarnya? Secara jujurnya untuk awal kita orang memang sedar itu adalah kesilapan kita orang, tapi bukanlah kesilapan seluruh tim. Bermula dengan management daripada tim lemah awalnya. Kan tim lemah menang qualifier masuk ke MPL. Betul. Tapi management pada saat tu macam terlalu terburu-buru dan tak lakukan apa-apa perbincangan dengan player. Dia adakah management ataupun wakil kepada player? Dia management ni lain tau sebenarnya. Manager. Wakil kepada player. Itu sebenarnya wakil kepada player. Kalau management ni, dia set up dia ada finance, ada budak account, ada CEO. Tak ada, dia seorang je seorang tapi saya tak nak lah sebut kan. Okay, so wakil lah. Maknanya wakil kepada player ni, dia membuat satu keputusan. Okay, teruskan. Dia buat satu keputusan untuk sign dengan Lunatics. Tapi waktu tu player-player semua tak tahu. Alasannya bila player tanya kenapa sign dengan siapa, dah sign apa semua, kontrak macam mana, dia tak nak jawab sebab katanya fokus dengan qualifier. Maknanya even player pun tak tahu apa yang tersirat dalam kontrak. Tak tahu apa-apa. Dan benda tu boleh diguna pakai ke sebagai benda tu jauh dah pergi. So kita orang nak patah balik pun jauh lah. Sebab benda tu macam kita orang diorang ni semua tengok kontrak tu sehari, macam hari ni menang qualifier, malam tu baru tengok. Waktu malam tu bergaduh pula lepas player dah tengok kontrak tu. Maknanya lebih kepada one sided lah. Memang one sided and macam player tak setuju lah. Tapi bila tanya dengan manager, habis tu ni boleh buat apa-apa tak? Tak boleh lah, dah sign. Macam tu je? Macam tu je. Lagipun waktu tu mungkin ilmu masing-masing semua debut, masing-masing betul, semua tak ada siapa pun. Saya sendiri, coach Aiman sendiri, semua first time, semua tak ada seorang pun ada pengalaman. Kita orang nak bawa refer kat orang pun. Betul. And then waktu tu masa pun memang terhad. Untuk season lepas terus masuk ke MPL tu berapa? 1 minggu je untuk roster lock terus. So macam betul. kita dah tak boleh nak fikir panjang kan, nak buat benda jauh-jauh pun dah tak boleh. Cakap tak apa, main je. So awal-awalnya bila bincang, kita orang cubalah percaya dan bincang terus dengan dia. So waktu tu keluarlah janji manis dan juga macam mencapai persetujuan lah. Ada juga ada juga kata sepakat. Kata sepakatnya ada lah. Ada juga. So waktu tu dah fikir dah apa ni, benda yang jadi pada akhir tahun tu, kita orang dah tahu ataupun dah jangka, dah predict daripada waktu gaduh tu dah predict lah. Cakap, kau tahu tak kalau kita masuk ni, kita silap-silap terus keluar je terus. Macam tu. Memang dah tahu. Memang tapi masing-masing tak apalah, kita cuba. Benda pun dah jadi. Kita cuba yang terbaik. Betul. Cuba, alhamdulillah lah dapat lolos playoff tu. Tapi sebelum lolos playoff tu, dalam 2 minggu sebelum playoff, kita orang dah sebenarnya sepanjang MPL tu, dalam waktu yang sama kita orang scrim, kita orang training, kita orang masih lagi menggodek-godek kontrak tu, pergi ke lawyer sana, pergi ke lawyer sini. Masih lagi try masih untuk selamatkan slot tu lah. Betul. So maknanya perspektif saya tu mungkin berubah lah selepas dengar. Sebab kalau tanya saya kan sebelum ni, kita as a orang yang invest ataupun orang yang fund ni, dia memang ada satu KPI ataupun dalam KPI tu ialah ROI. So tak sangka sebenarnya ada orang yang menjadi wakil lah. Benda tu sebenarnya tak bagus. Sepatutnya dia ada satu kata sepakat. Dan tahu tak Homeboys
Homeboys satu-satunya team yang daripada season 7 sampai season 10 tak ada kontrak. Tak tahu. Homeboys tak pernah ikat player. Jadi diorang boleh keluar masuk Diorang boleh keluar masuk anytime, kita tak kisah. Homeboys. Sebab kita memang tak suka ikat player. Kita orang tak suka player rasa terikat. Kalau diorang kata dah lah nak caw okay, tapi sebab diorang sayang, diorang stay lah. Macam tu lah. Dia kita menerapkan kasih sayang lah dalam keluarga Homeboys ni. Sampailah season 11 barulah kita start dengan kontrak. Sebab kita nak sebenarnya benda ni ialah preparation untuk franchise. Untuk kita menghadapi franchise, so kita kena faham banyak benda-benda yang kita prosedur kita kena tutup a few loophole yang ada. So itulah bila berdepan dengan isu kontrak ni, kita faham lah sebenarnya tak sepatutnya wakil tu. Kalau orang yang menonton ni ialah wakil tu, menonton, so kena ubah benda tu. Mentality tu kena ubah. Jangan pandang benda ni jalan singkat. Sebab nak berjaya ni bukannya senang kan. Ya, sebab dia pun tak sengaja, tapi betul. Dia sedar je apa dia buat, tapi memang sampai sekarang sebenarnya dah tak baik lah dia sejak daripada benda tu berlaku. So lepas dekat playoff, waktu dekat playoff tu dah bincang-bincang, balik-balik sampai dekat Munton cakap tak boleh, ini slot nak tak nak memang organizer punya, nak tak nak betul. Dia organisasi yang pegang betul. Dia memang macam tu. Sebab kalau nak ke franchise sekalipun kan, let's say nak ke franchise pun, dia memerlukan satu capital yang besar kan. Korang sepatutnya belajar untuk create korang punya own brand. Kalau korang nak bergerak sendiri. Tapi yelah, kita pun faham kan benda dah tersilap. And Sunfrost selepas Lunatic pergi ke MAB. Kenapa MAB? Kenapa tak try pergi Geek Fam ke? Honestly, awal-awal saya orang cakap planning untuk 2023 ni saya nak fokus on casting, nak fokus on diri sendiri dulu. Macam branding Sunfrost tu dulu. Kita nak strive dulu. Tapi lepas cerita Lunatic sini jadi, sebab saya kena buang awal. Saya lepas 2 hari lepas playoff saya dah kena buang. Oh ya ke? Ya, saya sebab waktu tu kan kita orang memang dah tahu dah. Betul. Memang lepas habis je playoff cakap, korang ready lah surat sampai ke apa. Semua dah orang cakap gurau-gurau macam tu. Siapa? Oh, ni gurau antara sendiri. Gurau antara sendiri. Tapi tiba-tiba tahu-tahu saya sampai dulu. So semua orang macam awak yang pertama. Saya yang pertama. Lepas tu semua orang macam dah start terkejut. Semua dah cuak, semua dah. Kalau kau ni dah ketika playoff 2 hari lepas playoff. 2 hari lepas playoff. Okay, alright. 2 hari lepas grand final. So maknanya dah habis apa semua. Awak yang pertama lah. Saya orang pertama. So saya dapat surat tu, terus cakap okay lah, aku dah tak ada apa-apa kan. So tunggulah sampai diorang. Tapi lama. So saya macam fikir diorang ni diorang ni stay ni dengan Lunatic, maybe aku juga yang kena buang. So saya pun biar je lah, saya nak fokus diri sendiri. Tapi tiba-tiba bila diorang kena buang tu, lepas tu diorang nak kena buat, diorang macam tak tahu nak pergi mana, tak ada hala tuju semua. And then MAB bagi peluang untuk diorang stay dulu kat MAB, bagi orang cakap apa, tempat berteduh dulu. Okay. So tiba-tiba sampai dekat MAB adalah perancangan yang dibuat untuk MAB comeback untuk MLBB. And then orang yang menggerakkan tu adalah saya dengan Rain lah, yang dipertanggungjawabkan untuk menggerakkan MAB tu. So start situlah saya rasa macam okay lah, boleh lah MAB. MAB lah tempat dia, the next destination. Lagipun sebab bila dengan MAB ni memang kita orang rasa hala tuju dan matlamat tu jelas. Daripada semua aspek. Nampak sangat terperinci daripada pemain, pasukan jurulatih. Garang. Memang garang. Garang ya balak. Hari-hari dia apa? Kejut. Pakai macam-macam. Oh ya. Pagi tadi dia pakai talkin. Oh ya. Dia pakai talkin dekat speaker. So Abang Balot baik lah. Dia seorang yang sangat visionary. Orang yang ada vision dalam apa pergerakan MLBB. Sebab dia memang menunjukkan minat yang mendalam dalam MLBB. Selain MLB, kalau diberi peluang, Sunfrost akan ke mana? Saya ada juga dapat tim-tim lain macam nak pergi. Tapi saya awal-awal waktu dapat Lunatic pun ada dapat lain. Tapi sebab saya tahu yang saya ni baru lagi. Saya perlukan, saya tak nak start terus go big. Kita kena slowly kan. Betul, maybe apa-apa tim yang tak besar saya akan ambil juga. Macam tu Ada juga tim panggil. Ada juga tim yang nak cuba kan. Contoh. Contoh.
Adalah tim-tim tu. Boleh je bagi tu contoh. Adalah. Oh tak nak. Oh tak nak. Tak tahu kalau diorang nak nanti, tahu. Nanti MAB dengar. Oh. Tak boleh. Jadi adalah tim-tim yang cuba tapi Tak, setiap orang dia ada impian. Setiap orang dia ada impian dia nak masuk mana, apa hala tu. Sebab saya pun sedar komitmen ni kita kena balance. Kalau contoh saya dah pergi tim yang besar, takkan saya nak stay ataupun still fokus dengan casting. Jadi saya rasa terlalu awal untuk saya tarik usaha saya daripada casting tu. So maybe akan pergi kecil-kecil dulu punya team untuk make sure saya boleh bagi komitmen yang yang diorang nak lah. Nak cuba achieve something dekat benda yang skala dia tak terlalu besar. Skala dia tak terlalu besar, betul. So kalau dekat Malaysia ni kan, team mana yang Sunfrost rasa kalau diberi peluang nak pergi? Saya rasa untuk dari segi structure, dari segi dia punya movement. Sebab dekat Malaysia ni contohlah ada banyak team, ada RSG, ada Geek Fam, ada apa lagi Team Hug, ada Homeboys, ada kalau MPL apa Red Esport, SMG. Kalau Sunfrost diberi pilihan untuk memilih kan, biasanya awak akan pilih mana? Kalau saya untuk sekarang ni, okey, tolaklah Homeboys kena buang. Sebab Homeboys kat depan kan. Okey, buang Homeboys. Saya letak Team Hug kot. Team Hug yang pertama. Sebab diorang punya vision, direction. Sebab kita nampak kalau macam mana diorang boleh pergi begitu laju. Saya boleh cakap laju. Sebab diorang gerakkan semua benda serentak. Daripada betul. Semua aspek tu dia bergerak selari lah. So Aiman Haq boleh lah. Boleh boleh try adjust Sunfrost. Tapi saya yakin jugalah yang MAB akan, tapi kalau ada peluang lah, sebab sekarang mungkin panjang, kita tak tahu lagi 6 bulan apa season apa 11. Okey, season 12 mungkin belum franchise. Kalau season 13 dah franchise, macam mana? Abang Lot memang willing to spend lah. Willing to spend. Oh, dia memang ready to spend. Even semi-pro, dia willing to spend anything. Oh ya? Untuk make sure MAB paling kuat. Oh, mantap bos. Garang. Dia memang waktu cakap tu memang orang cakap vision apa-apalah. Dia memang terus kita list siapa yang kita orang memang kita dah buat try out. And then try out tu pun kita ambil calon-calon. And calon-calon tu kita macam boleh cakap semua yang available, dan tak kisahlah berapa harga ke apa ke, kalau boleh beli tulis je, kita tulis lah semua. Oh, contoh nama-nama yang MAB minat. Ada je Zon, ada je. Oh, Zon, okey. Ada je daripada yang orange, ada je macam Aim. Oh, Aim Solo, Aim Abbas. Aim Abbas. Nama-nama macam tu lah. Memang nak directly, even macam kita semi pro, tapi betul, tak kisahlah untuk kita nak go macam team professional sekalipun. So maksudnya sanggup spend bagus Abang Lot Maknanya komitmen tu diletakkan sangat tinggi. Sebab memang memang target dia tak nak buat team yang bukan contender challenger. Dia nak memang terus masuk champion. Kita boleh gegarkan orang kat atas. Kenapa tak buat akademi? Sebab rasa akademi pun satu benda yang bagus. Ke tak bagus? Ke lambat? Dia nak terus go big sebenarnya. Oh, Balut terus nak go big. Nak go big. Sebab sebelum ni kan dia dah pernah cuba. MAB kan dah pernah masuk MPL. Betul. So dia tak nak benda macam tu. Dia nak terus. Tapi semakin hari semakin kompetitif tu semakin besar, semakin tinggi kan dia punya level of kompetitif tu. Kan sekarang pun tengok tier 2 masa tu Ilax dengan Freak Out. Memang kuat. So Abang Lot dah ready untuk menempuh tier 2. Tier 2. Secara jujurnya saya baru bincang waktu tadi ni kan. Saya rasa macam kita dekat tier 2 ni dah mula ketandusan player. Oh iya ke? Oh, tier 2 dah ketandusan player Sejak Freak Out dengan, sebab bagi saya, teori saya lah, kita bukannya lambat untuk grow new player, tapi old player terlalu awal hilang bagi saya. Oh, sebab kalau kita bandingkan dengan player daripada Indo-Filipin, main daripada season 2, season 3 tu ramai lagi. Tapi player Malaysia sekarang, paling-paling pun yang lama season Zone tapi dah tak ada Zain Sempoy. Zain Sempoy. So macam kita boleh kira pakai jari lagi. Tapi kalau Indo dengan Filipin tu
Itu Ya, benda masih biasa. ada R7, masih ada Vin tu. Lemon ada je Lemon lagi. masih ada lagi dalam roster, masih lagi orang kata mungkin season akan datang ni pun Lemon masih lagi akan turun bermain. So kalau diberi peluang untuk MAB bawa masuk satu nama, siapa yang akan yang macam MAB punya wishlist sangat-sangat lah. Top wishlist lah. Wishlist Kalau mungkin boleh kongsi. Lepas ni sebenarnya kita tujuan podcast ni dia untuk mempromosikan juga tim-tim kat luar sana. Maknanya mungkin saya boleh bantu dari macam orang suka tengok dan dengan cara ni dia dapat tahu dia rupanya Abang Lot minat nak ambil saya macam tu. Siapa yang paling nak saya? Kalau paling nak ambil Zon. Zon lah. Yelah waktu tu memang paling nak ambil Zon. Call Zon je. Tolong call sekarang. Zon. Zon lah yang paling betul-betul wishlist lah. Benda ni segala player-player ni sebenarnya tergantung dekat coach. Sebab dia nak play stylenya. So macam kalau Aiman ni dia apa-apa dia nak draft menang. Dia tak kisah apa pun nak kena draft menang. Betul. So Aiman pernah duduk dengan saya. Dia pernah saya pernah tengok lah cara dia. So dia memang macam tu dia punya goal pertama draft kena menang lah. So kalau dia nak draft menang tu dia nak play dan so dia nak semua player boleh main player tu boleh main semua yang dia nak. So make sure kalau apa-apa jadi player boleh capai apa benda dia nak. Dia military lah. Dia military. Dia military ke dia development? Dia macam mana tu? Kan semalam Aiman dia cakap coach dekat dalam Malaysia ni ada dua style. Coaching style dia ada dua. Satu military style, satu lagi development style. Military style dia akan kena ikut apa yang dia nak. Kalau development style dia boleh ikut. Dia development style. Development style. Tapi gameplay je lah. Gameplay tu lah. Maksudnya kita nak tak nak kita kena terima ada orang ada cita rasa dia betul. So kalau orang tu memang forte je ke situ, nak tak nak kita kenalah improve dia yang bab situ lah. So kalau ada player yang memang orang cakap all rounder, senang lah sikit. So maknanya Zon tu antara all rounder terbaik Malaysia lah. Maknanya kalau invest tu good investment. Good investment, betul. Okay, faham. So tindakan ataupun beberapa dah tengok beberapa roster MPL MY season 11. Adalah beberapa ni. Dah tengok. Okay, so kita akan komen lah sikit. Okay, kita start dengan Homeboys. Okay, Homeboys memang seram. Pendapat top 3. Top 3 Push. Tapi kita kena tengok. Tolong champion lah. Dia jangan top 3, dia kena champion. Sebab kalau nak cakap champion ni kita kena tengok performance dia awal game pertama. Game pertama tak cukup lah. Tak cukup sebab apa? Sebab bracket dia dah berubah. Tahu kan bracket dah berubah. Dengan satu team. Satu grouping. Satu grouping dia dah berubah. So diorang punya task pun diorang akan terus daripada start dia terus pecut. Dah tak ada cuba-cuba. Dia tak ada cuba-cuba, dah terus laju. So Homeboys dia punya line up cerita dulu top 3 lagi. And then boleh nampak sebab selama ni kita nampak akan ada problem kalau bahagian mid lane tu communication yang problem kan, macam bila Indo dengan Malaysia. Tapi bila bawa dulu sekali Indo, saya rasa that's a good thing takkan ada masalah yang besar. Coach Dil, adakah dia akan memberi satu impact dalam permainan ataupun kalau kita cerita mungkin dia akan nampak leak sikit sebenarnya. Coach Dil ni kalau tanya saya, dia ada satu benda yang tak ada dekat kita, iaitu critical thinking. Critical thinking kita tak ada critical thinking sebenarnya. Tapi saya takut juga. Kerisauan saya tadi pasal Homeboys tu tadi, saya nak cakap cakap top 3 tu kan. Top 3. Tapi saya cakap ada tapi. Okay, boleh. Tapi dia kalau bermain luar sangat forte Homeboys. Okay, faham. Sebab kita dah nampak kan, coach baru, playstyle akan baru, 2 mid dekat tengah tu dah baru. So saya nak tengok agak-agak boleh adapt ke tak boleh. Sebab kalau kita tengok God Lane dengan EXP masih sama betul. So dekat situ nak tengok diorang akan siapa yang akan adapt siapa. Adakah Homeboys yang perlu adapt lagi 3 orang baru ataupun diorang 3 orang yang akan adapt macam mana Homeboys bermain? Sebenarnya 3 tu pergi kedua tu. 3 tu pergi kedua tu. 3 tu budak lama dia kena ikut budak baru dengan coach punya playstyle baru. Sebab apa gini? Sebab apa yang saya cakap ni tu? Sebab daripada season 7 diorang dah bersama. Dan diorang kerap lakukan kesilapan. Diorang bila play off je mental block. Bila play off je kena surprise pick, tak boleh critical thinking. So dah sampai masanya diorang kena membuat anjakan paradigma.
Kalau diorang tak buat, diorang akan sama. Betul. Kuat dekat regular, playoff, bye-bye. Hancur. So kita memang dah cakap dengan dia cukup lah. 7, 8, 9, 10. 11, tolong. Kena ubah. So dan bertuahnya saya sebab 3 orang ni sangat-sangat nak improvement. Diorang nangis. Bila kalah tu diorang nangis. Diorang rasa macam, kenapa kita orang ni cupu lah. Kenapa kita orang tak boleh nak go. Kenapa kan. Kalau perlu tukar, macam Ipan kan cakap. Kalau perlu Irfan keluar, Irfan sanggup keluar demi nak Homeboys ni ke depan. So maknanya tadi bila kemasukan 2 ni, diorang memang diorang yang willing to ubah. Diorang punya gameplay lebih ikut cakap. Kalau tak dulu diorang, setiap lane nak adu mekanik. Kan. Masa nak team fight, skill dah hilang, flicker dah habis kan, sprint dah tak ada. So itulah apa yang sedikit sebanyak bila saya tengok, so saya faham lah kenapa sebelum-sebelum ni kita punya silap. Bila diorang bagi tahu mid kita silap, dan kita terus improvekan mid. So tu saya nak tengok macam mana playstyle dia, macam mana, apa, adakah sempat untuk, yang paling saya nak tengok, sempat dengan Anip boleh adapt ke tak? Boleh, insyaAllah. Sempat dengan Anip saya nampak dia bukan pasal diorang ni anak emas saya ke anak kesayangan tak, tapi memang saya nampak dia boleh pergi lebih mantap lah dengan adanya 2 lagi. Sebab kita sebenarnya kan Homeboys ni, masalah Homeboys ni shot caller dengan kita punya critical thinking tu masalah kita. Selain daripada tu, kalau gameplay mid kita problem. Betul, sebab mekanik memang cukup baik. Betul. Untuk Homeboys. Kita nampak kalau shot caller tu hari tu kan satu-satunya tim yang Saiful main lawan dengan Lunatics kan. Betul. Waktu kita orang memang dah kecut perut lah. Waktu memang kita orang kan awal-awal tu kita orang boleh menang, tapi the next orang cakap apa, second leg tu lawan dengan Homeboys Saiful main. Waktu sebelum tu kita tak tahu Saiful main. So macam tak logik lah, mesti tak ada lagi ni room baru. Betul. Tiba-tiba Saiful main, dah kita orang dah ini tak boleh jadi. Saiful shot call dia bagus. Dia sebab Homeboys memang waktu tu kita tahu kalau shot caller dia tak ada, okey. Tapi kalau ada shot caller dah cukup perfect dah kat situ. So kita orang ada waktu tu memang ada problem lah bila shot caller melengkapkan tim. Betul. So saya nampak insyaAllah kita akan cuba target. Sebenarnya target saya M5. Tapi saya dah prepare daripada sekarang, which is saya nak tengok mana yang loophole tu, apa benda problem dan saya nak kena fix sebelum menuju ke M5. Okay, RSG. RSG RSG dah ada dengar-dengar siapa line up dia, siapa yang dia beli, siapa yang dia jual, siapa yang tukar, siapa yang ni. Tak ada dengar banyak sangat lah. Tak suka ambil tahu, tak suka jadi kepoh ke apa. Dia ada cuba. Tapi ada misteri-misteri yang terlalu sukar nak dirungkaikan ni. Yang tim lain tak cari tu. Tak ada macam break the code ke ini. Kenapa dia ambil ni, tak ada Ada tim-tim lain tu ada. RSG tak ada lah. RSG tak ada lah. RSG ada apa, jungler je ke masuk? Jungler baru. Jungler masuk lah. Tinggi-tinggi. Play rugby. Okay. Yang tu saya rasa dia okey, tapi saya tak rasa ada apa-apa masalah untuk RSG. Saya rasa RSG saya honestly waktu play offer itu dah memang perfect. High expectation lah dekat RSG. Okay. So saya rasa dia still akan ada dekat top 5 untuk season depan. Alright. SMG. SMG ni pun menarik. Ataupun masih lagi R&D. Menarik, tapi ada R&D dia juga. Dia ada try dia ada percubaan. Tapi kita nak tengok percubaan tu menjadi ke tak menjadi kan. Sebab tapi dia ada backup plan. Dia ada backup plan juga. Dia ada backup plan juga. Nampak. Dia ada backup plan. Dia ada dia punya plan A, plan B. Dia ada plan A, plan B. Okay, so kalau lah dia masukkan plan A tu tak menjadi, nanti dia tukar plan B. Plan B tu okey juga. Cuma plan A ni nampak menarik tapi mungkin risky. Okay. So RSG dah, Homeboys dah, SMG dah. Red Esport. Ini R&D yang lagi bahaya. dia macam gamble lah. Ini saya tak tahu macam Serah tengkuk. Dia bahaya lah. Saya cakap bahaya sikit lah. Saya honestly lah, kalau orang tanya top bottom 2 team, saya akan letak diorang antara ada dalam tu. Red Esport. Untuk R&D diorang ni. Sebab bagi saya diorang season lepas kuat. Dia totally revamp ke apa? Memang revamp lah. Totally revamp. Tukar habis. Ada revamp lah. Kira revamp lah. Sebab kekalkan sikit sangat lah. Tak banyak ubah. 20% dia kekal. 20% dia kekalkan. 80% dia ubah Wow. 40% lah. Kalau 40%? 2 40% betul. Dia kira
Tapi diorang sejak keluarnya Sora, saya nampak Tapi sekarang ada tak? Sora ada balik. Sekarang ada. Oh, Sora ada balik. Oops. Oops. Okay. Alright, Orange Esports. Orange Esports. Orange Esports ni saya tak tahu sebenarnya. Sebab saya ada baca satu rumours, MAB akan collab dengan Orange. Tu tak betul. Tapi dekat dalam statement ni juga ada tulis tu. Kalau buka yang postingan ni, ada tulis MAB takkan collab dengan Orange. Maknanya memang takkan ada MAB di season 11. Takkan ada MAB kat season 11. So okay, Orange Esports. Tapi itulah, sampai semalam masih lagi orang press saya. Jujur je lah Kan? MAB kan. MAB kan main Orange kan. Kita orang dah cakap tak dah. So macam mana Orange Esports? Orange Esports saya memang tak tahu apa-apa. Itulah saya cakap misteri yang paling misteri sekali. Paling misteri sekali. Yang paling saya hari-hari duk tanya kan. Apa Siapa yang meneraju Orange Esports sekarang Masih lagi Alice Bukan? Betul, Alice. Alice masih lagi dekat Orange Esports lah. Tapi soalan yang lagi penting, adakah masih lagi Orange Esports? Kan? Oh ya. Itulah yang paling misteri. Ke dia berkolaborasi dengan Saya tak rasa ada kolaborasi. Dia sama ada direct ataupun masih diorang. Oh, okay. Maknanya akan ada pertukaran secara drastik lah. Pertukaran secara drastik. Oh, kita akan tahu masa saya rasa roster lock. Tapi roster lock pun kita je lah tahu, belum puas lagi. Yelah, betul lah. Tapi benda tu at least kita dah nampak. Wow kan. Betul? So tapi memang saya tak tahu langsung. Kalau contohlah, kalau pertukaran macam saya cakap tadi, ketandusan player kan. Saya dah tahu lah semua player yang berpotensi out ni pergi mana. Tapi masih lagi tak ada orang tahu siapa yang pergi try out Orange Esports. Oh, okay. Ataupun pengganti Orange Esports siapa-siapa. Okay, faham. Banyak juga rumours ni sebab beberapa hari ni Sam9 baru keluar. Betul, dia baru keluar. TS keluar lagi. Betul, TS ada. Oh, banyak. Menarik. Season 11 ni sangat menarik Betul, season 11 ni paling misteri nak teka. Dia sebab dia menuju ke franchise sebenarnya. Kan? Dia bila dah menuju ke franchise ni, ada tim-tim yang rasa macam okey lah sampai sini lah perjuangan dia. Sebab bila nak masuk franchise ni, figure yang besar. Diorang kena spend, diorang kena invest. So benda tu satu, kalau tak ada persediaan yang tepat, yang padu, hala tuju yang betul, risau duit tu habis kan. Financial tu dia jadi problem. Lunatics waktu awal keluar tu saya ada dengar semua player diorang. Tapi dalam baru-baru ni saya dengar lagi rumours baru yang diorang invest banyak. Oh ya? Yeah? Dengan membawa masuk dia banyak bawa masuk ni. Oh ya? Yeah? Saya tak tahu macam mana dia boleh keluar, tapi dah banyak yang masuk. Oh, dia memang dia invest benda ni untuk diorang, untuk mengkekalkan slot lah. Kalau tak kekal betul. Maknanya dia memang nak buktikan yang drama ni, dia nak tutup drama ni dengan pergerakan satu. Saya rasa macam tu lah. Tapi saya tak tahu rumours ni betul ke tidak. Ada ke nama-nama besar yang akan duduk di nanti? Nama-nama besar, nama tu tak dapat. Tapi memang cakap lah bukan dari Malaysia. Dalam 2-3 orang bukan dari Malaysia. Maksudnya termasuk coaching team bukan dari Malaysia. Tapi saya cakap dengan diorang, nak tak nak dia kena ada 3 player Malaysia. Betul juga. Kena 3. So daripada 3 tu pun, kalau betul dikekalkan dengan 3 yang saya tahu awal tu, susah juga. Sebab tak synchronize. Bukan tak synchronize, macam dia tak berjaya lah dapat yang berpotensi kat Malaysia. Oh, okay. Alright. So maybe saya boleh cakap masih bahaya. Mungkin dalam bottom 3, bottom 4. Freakout kuat. Saya jangkakan diorang paling teruk middle confirm playoff. Middle table lah. Middle table paling. Oh, okay. Red Giant Esports. Red Giant saya ada expectation yang tinggi lah. Kalau diorang boleh kekalkan squad mana diorang kat tier 2, naik ke MPL. Sebab ni yang paling best. Bila MPL main 6 minggu, 2 tim yang paling sedap. Sebab memang biasa tim-tim qualifier ni kuat-kuat time awal-awal je. Momentum. Oh, okay, betul. Orang tengah seram, orang tengah tak tahu apa-apa, tengah tak ada data. Tapi dia tahu kan dia kehilangan coach dia. Dia kehilangan coach dia. Ibas. Ibas tak ada. Tak ada bersama diorang. So ini rumours yang saya dengar lah, tak tahu. Tapi Ibas dah tak ada dengan diorang. So macam Aiman pun cakap diorang struggle juga. And sebab hopefully diorang tak se-struggle yang saya dengar lah. Hopefully diorang boleh make it happen, boleh jadi satu pencabar yang boleh menggegarkan MPL kali ni. So menarik lah. MPL kali ni menarik. Menarik. Sebab antara semua MPL ni yang paling menarik ke? Antara MPL ni semua yang paling menarik. Saya rasa paling menarik sebab saya rasa kali ni
akan tim-tim yang dalam MPL, maksudnya tim-tim yang memang kekal dalam MPL tu memang rasa tercabar kali ni. Oh ya? Sebab macam sebelum-sebelum ni kita tengok tim-tim qualifier yang macam dekat bottom-bottom kan. Macam Iblis contohnya. Minta maaf. Bukan kita ni. Tapi macam Fakta sebelum tu lah. Maknanya macam MAB sendiri atau Iblis macam masuk keluar gitu kan. Persediaan tu tak full blast. Betul? Lah. Oh, okey. Tapi kali ni daripada qualifier tu diorang dah start. Sebab itulah masalahnya bila dua tim qualifier terus masuk. Maksudnya bukan Kasram ni, Team Hak masuk, Quarakal masuk. Tu semua player-player yang memang dah ada dalam MPL. Betul. So orang cakap stok dekat tier 2 masih banyak. Tapi bila dah dua-dua sekali naik, sekali 6 player naik, Freeport tu lebih 6 player, ramai player, sub dia ramai juga. So naik, dah tinggal stok dekat tier 2 ni dah tak ramai dah. Diorang nak buat changes, nak tutup loophole untuk dekat MPL tu dah tak banyak. So diorang ni dalam bahaya. Sebab tu tadi saya cakap banyak yang diorang buat perubahan yang agak drastik. Risky. Maknanya terpaksa ambil budak luar. Nak tak nak, ini je lah yang ada macam tu. So maknanya tadi siapa lagi yang kita belum sebut Homeboys, SMG, Todak, RSG. Team Hak. Okay, Todak dan Team Hak. Kalau Todak saya ada dengar juga. Dia orang punya perubahan tu bukan apa yang saya harapkan. So saya nak tengok juga apa yang akan terjadi. Sebab saya tak rasa ada apa perubahan. Memang performance diorang akan sama je lah kalau diorang lakukan perubahan yang tu. Selain daripada tu sama je. Saya rasa tak ada apa-apa beza. Paling pun Amok sudah tak ada tu je. Paling itu je lah. Itu je lah yang jadi. Untuk Team Hak, saya rasa diorang in danger juga. Kali ni saya tak rasa diorang boleh capai top 3. Sebab dia ada perubahan yang drastik. Kalau rumorsnya benar lah. Kalau rumours dia benar, perubahannya agak... Apa yang menyebabkan dia ubah? Adakah daripada M4 menyebabkan... Itu yang saya tak faham. Kalau nak cakap akibat daripada M4, ada tak boleh lah. Kita kalau nak cakap ni rumours ni kantai sangat. Aduh. Saya tahu dah banyak benda saya tahu. Saya dah ada leak beberapa info. Tapi yelah bila kita jadi buat podcast ni, benda tu jelas jadi benda ni orang kan macam lebih faham. Macam ni. Macam ada something ni orang tunggu-tunggu. Betul. So korang kena tunggu-tunggu. So ada sebenarnya ada dinding yang korang tak melepas lagi kan. Tak boleh lepas lagi dekat apa yang dalam industri ni tahu. So adalah memang betul lah, maknanya kalau korang nak tahu pasal e-sport, korang memang kena dalam e-sport tu sendiri. Betul, sebab sebenarnya kan kalau saya dulu kan waktu saya viewer sejati tu lah. Kalau stay je dekat semua live orang, banyak je info dapat. Betul. Banyak je info dapat. So kalau macam Team Hak tu saya cakap memang bahaya lah sebab itu orang cakap hilang satu kunci tu. Oh, dia hilang satu kunci Saya rasa dia macam hilang satu kunci tu. Tepi tengah. Okay. Betul lah dia punya tekaan ni. Tapi yelah, kadang kita pun tak boleh nak predict. Betul. Kita pun bercakap atas kalau tanya saya, bercakap atas stats, bukan di pertandingan sebenar. Kan? Kadang kalau kita tengok stats, tiba-tiba pula boleh jadi benda yang lain daripada yang lain. So memang pada saya MPL season 11 ni MPL yang sangat-sangat saya tunggu. MPL yang sangat-sangat saya rasa hype. Tahu tak sebab apa? Sebab saya berbelanja besar. Sebab tu saya memang berharap lah. Kita dah sampai ceiling banyak benda lain. Contoh merchandise kan. Homeboy satu-satunya merchandise yang dah hit sampai beribu pieces and di copy pun sampai beribu pieces. And then kita dah hit dekat content, kita dah hype dekat entertainment. Cuma satu je kita tak pernah dapat. Performance part. Maknanya kita punya achievement dan sebagainya. So bila saya berbelanja besar ni, maknanya saya memang nak target something. Betul. So, sebab selama ni pun saya tertanya-tanya juga dalam diri, Homeboys ni bila nak? Oh ya? Ya betul. Memang selalu terfikir, aduh, Homeboys ni bila nak invest lebih sikit dekat performance kan. Macam bila kita tengok performance diorang kuat, tapi bila masih lagi execute waktu dekat last tu macam dia endurance tu problem. So sebab tu saya cakap yelah, dalam kita nak structurekan business, Homeboys ni bukan tim yang kaya. Sejujurnya Homeboys ni bukan tim yang kaya. Homeboys ni tim yang struggle dalam business apa semua. So kalau saya invest terlalu banyak di performance pada awalnya,
saya tak letakkan satu sustainability untuk kita sustain tu pun bahaya juga untuk Homeboys. At the end, team ni dah spend banyak sangat dekat season 8 contohnya kan. Lepas tu season 9 tak boleh nak maintain player yang gaji besar dan sebagainya. So season tu dah akan hilang. That's why saya nak Homeboys ni dia bergerak begini. Macam mana? Kenapa dia dipilih season ni? Kita tahu season ni season MSC, bukan season M5. Kenapa pilih season ni untuk? Alright. Satu, bila saya balik daripada Jakarta, saya tengok M4 ni ada something yang saya boleh buat dekat M4 ni untuk tim Malaysia ataupun untuk tim saya sendiri, untuk saya mengejar ke M5. Sebab kalau saya tak spend sekarang, saya tak tahu apa masalah dia. Kalau saya nak setakat spend untuk season tu, nak bagi ada masa momentum, endurance. So saya tak nak jadi one hit wonder. Saya tak nak jadi tim yang sekali je dia menang MPL. Lepas tu dia dah macam susah nak sustain. Dia terus drop. Nak long term lah ni. Yes, betul. So andai katalah season ni awak cakap top 3. Season depan kita memang target champion. Tapi kalau season ni champion, season depan pun kita tapau lagi. Macam tu. So kita nak buat benda tu. And kita nak jadikan tahun 2023 ni kita nak mungkin kita nak try dapatkan back to back ataupun treble kan, menang MPL, menang MSC. Kau. Tapi tak salah berangan. Sebab saya dah daripada season 7 saya dah spend dekat benda lain. So season ni memang saya sendiri yang duduk dalam pergerakan diorang punya training. Saya tengok setiap ni, saya invest lagi dekat yang Aiman apps tu, dan saya nak benda ni berjaya untuk Homeboys lah. So itulah apa yang saya impikan sebenarnya untuk Homeboys. Nampak promising kan? Nampak promising dia. Nampak target tu. Nampak. Tahun ni memang, sebab kalau tahun-tahun lepas kalau Sunfrost tanya saya ataupun jumpa saya, tahun-tahun lepas saya tak macam ni. Saya akan siapa ni line up baru, Didi kita nak bawa masuk nama-nama, okay bawa lah. Betul. Saya perasan benda tu. Siapa ni bawa je. Sampailah saya betul-betul saya sendiri yang pilih Zakus saja. Player yang saya sendiri pilih untuk saya bawa masuk, sebab kita ada masalah dekat situ 2 minggu pertama tu. Sebab Homeboys ni kan, saya akan start nilai dia pada pre-season. Tournament pre-season ni diorang kena menang. Champion saya tahu masuk MPL diorang. Itulah yang saya selalu perasan. Homeboys kalau pre-season meletup-letup. Sebab tu setiap season orang tanya, siapa boleh champion ni? Homeboys. Sebab apa? Sebab pre-season memang meletup. So saya nampak masa last season, pre-season memang off. Out gila. Sebab kita ketandusan Roma. Kita ketandusan mid laner. So bila pre-season tu kita dah tak jadi, saya start masuk campur minggu kedua tak silap saya. Season 10 tu minggu kedua baru saya start masuk campur. Saya minta Zakus masuk. Tapi itulah jodoh tak panjang. Cinggi punya pasal. Aduh. Ujung-ujungnya tak menjadi kan. Kita kalah, kita dapat nombor 2 dekat Esport My Championship. Dan kita dapat nombor 2 di Hot Link Cup. So saya sangat kecewa dan saya cakap okay, mana-mana yang rasa masalah dalam tim, bincang, buang terus. Saya ambil keputusan macam tu. Mana ada masalah, okay, rupanya ni masalah, okay, dah. Kita nak kena set up team ni sebagai professional team. Sebab tu saya geram kalau kenapa MPL ni delay. Geram juga MPL ni delay? Delay, geram. Saya rasanya sebab apa? Saya rasa sebab ni aku ada Women's Championship kan. Sebab tu. Kalau tengok kalender, dia ada Women's Championship. Kalau takkan bulan 2. Patutnya ujung bulan ni kita dah tahu siapa roster. Betul. Tu yang dia saya makin membuat-buat kan. Asal kalau lama pula ni orang dah nak tahu dah ni. Betul. So apa harapan Sunfrost di season akan datang? Season 11 ni. Untuk season depan ni saya nampak memang banyak tim yang orang cakap eager nak tunjuk something, eager nak bawa dia punya karakter dia, identiti dia masing-masing. Semua dah keluar banyak benda. Betul. So tapi season sebelum ni pun banyak. Contoh macam Suhas season lepas kan. Betul. Invest ni banyak. Nak cuba something tu besar. Betul. Tapi tak menjadi. Saya harap kali ni betul-betul orang cakap dah fikir masak-masak. Memang bukan setakat cuba saya saja. Betul-betul nak go all solid, in lah. solid. Okay, faham. So
banyak tim yang dah tunjuk kuku dia. Kalau dulu simpan kuku. Sekarang dah tak ada dah. Sekarang show off semua orang kan. Dulu kalau nak post, teka siapa. Betul. Sekarang show off je terus. Terus tunjuk je. Tak ada cerita banyak. Sebab kita dah malas lah nak apa? Nak simpan-simpan, nak apa cover-cover dah malas lah. So banyak tim yang dah show off dah pun. So hopefully saya mengharapkan MPL 11 ni macam Aiman cakap dia tak naklah satu tim je yang dominate. Kalau boleh biar macam dia fight lah. Fight. Lepas tu setiap season tu ada macam darah naik, darah macam benda tu. Adrenaline tu nak kena sentiasa ada. Tak adalah macam lah menang. Ni tak payah tengok dah menang. Sebab saya yakin yang kalau tadi tanya MPL kali ni ke yang paling seru, kita akan tengok nanti. Tapi saya yakin MPL kali ni yang paling susah nak cari lubuk. Betul. Sebab tadi saya cakap tim dalam yang kena jaga-jaga kan. Sebab tim qualifier bukan lubuk kali ni. Betul. So tim-tim yang memang ada ni nak tak nak diorang pun ada experience. So bukanlah saya nak cakap tim qualifier ni senang lawan diorang, tapi tim tu ada pengalaman. So betul. Kita kena sedar yang diorang pun ada cara sendiri. Mungkin by mid season diorang akan ada perubahan sendiri, lepas tu boleh turn table balik. So inilah kali ni yang paling macam mungkin dekat bawah tu kita turun naik betul, kan. Betul. So untuk tim di luar sana kan, jangan bermula lambat sebenarnya. Sebab season ni bila dah grouping apa bracket dia dah lain kan, masa playoff pun dah tahu kan? Tahu. Bracket playoff dia dah lain. Dah tahu tapi tak tengok lagi macam mana. Ya ke? Bracket playoff tu pun lain sebenarnya. So dia yang 2 terus kat depan kan. Betul. Dia terus dia bye pergi depan. So bracket playoff benda lain. So hopefully semua team dah bersedia, dah boleh bakal lain kan. Kita pun nak tengok juga diorang bakal lain kan. Cuba yang lain pun sekali show off sikit. Macam homeboys jangan malu-malu. Macam homeboys ni asyik bakal lain. So kita harap juga daripada tim-tim lain. Sebab saya suka benda macam ni. Saya suka kehangatan tu. Tahu tak sebab apa? Sebab tu. Sebab bila kita benda ni banyak orang bercakap-cakap. So maknanya kita punya buying power pun masih sustain, masih relevant. That's why bila kita release jersey tu kita tahu salah. Dah tengok jersey Homeboys? Dah tengok. Home and away. Komen sikit. Memang lawa lah. Yang ni jangan macam tu. Tak. Yang ni lawa sebab colouringnya nice lah. Ya ke? Tengok tak colour-colour yang kalau tak dia colour apa? Kalau tak dia colour apa? Ni colour yang kita pilih lah. Inilah colour home. Sebab apa dia home? Sebab dia punya colour ni lah. Colour mustard ni colour rasmi Homeboys. Dan kita design ni tukar agak kan? Design ni kita tak approve. Tahu tak sebab apa? Nasib baik lah. Sebab dia cakap macam MAB. Sebab dia cakap macam MAB kan? Betul. Tapi MAB dah tukar lah. Dah tukar. So kita tak approve design ni. Tapi nasib baik tak approve. Yang ni lagi lawa. Yang sekarang punya lagi okay. Ni kita tak approve lah. So ni kalau tak ni antara yang ramai minat juga. Colour ni. Sebab dia lain daripada yang lain. Ada tu jersey dekat bawah. Mana? Aduh. Tu. Dia lain daripada yang lain. Memang lain sangat tu. Lain daripada lain lah. Dia ubah terus identity Homeboys tu sendiri. So ni. Kalau tak ni jadi friend and family. Tapi kita tak ambil colour ni sebab Trio Distro ambil colour ni. Sebab apa? Trio Distro ambil colour ni. So kita let go colour Gucci ni lah. Gucci colorway. Ni kita memang colorway Gucci ni kita pegang lama dah. Daripada Daddyhood punya merchandise lain. So kita pilih ni sebagai away punya jersey. Jadi memang baik sebab dia colorway dia kita masih kekalkan mustard ni. And kita ada ambil Juventus punya colour. Inter Milan. And then ni kalau tak diorang pilih ni juga tapi terlampau basic. Dia terlampau basic, dia hitam dengan gini je. Jadi tak ada ubah. So inilah kita ambil sebagai friend and family punya colorway. Ni colour apa? Cuba teka. Colour apa? Ni kita ambil daripada ni Vogue colorway. So ada setiap colour tu kita ada kenapa kita keluarkan. DJ Clark Kent punya. Faham. So okay Okay. So disebabkan okay kita nak bagilah Sunfrost yang pertama kan. Ambil tu bag mana tadi. Aku dah bungkus dah untuk dia. Memang takkan tak okay lah kan. Tu. Tu Wi dengar ambil bag Homeboys tu Wi. Military bag tu. So ni untuk Sunfrost. Tapi ada IGN. Ada IGN. IGN ni maknanya nanti kalau tidur teringatlah saya. Baiklah. So, ada IGN Daddyhood lagi mahal lah. Ada IGN Daddyhood. So ni untuk Sunfrost. Saya ambilkan size L biar nampak macam oversize sikit. Tapi dia L dia tak besar pun. L dia tak besar. Oh, faham.
Color apa pun tak kisah. Dah barang pun free. Takkan nak pilih color kau. So inilah jersey. Saya cuma pakai sekali je saya try. Bila saya tengok L ni kecil, okay lah bagi Sunfrost. Dengan ni bag kita bagi untuk Sunfrost. Alright. So balik adalah buah tangan sikit kan. Datang gosip-gosip balik bawa buah tangan. Memang biasa macam tu Alright dah. Alright. So ni untuk Sunfrost juga. Bag baru. Siap ada bag yang sekarang Homeboys Homeboys ni kita memang fokus dekat branding. Kasut bila kasut? Kasut kita tak tahu lagi. Tapi barang-barang top daripada atas ni kita memang kita keluarkan lah. Baju, jaket dan sebagainya. Oh ni bag ni yang pertama lah yang bukan baju, bukan pakaian Taklah, ada lain. Ada lagi yang lain. Yang besar-besar lah. Jaket. Tapi kalau ni bag bag pertama kita kita ni bag pertama ke? Yang kedua sebelum ni ada tote bag juga. Cuma ni lebih proper. Ni nampak lagi proper lah. Proper Kalau and tote bag tu biasa lah. Yes, proper and particular dalam penghasilan bag ni. Alright, so Sunfrost, terima kasih and terima kasih atas komen-komen and balik pakailah cakap Abang Lot, dedit ke salam. Tak tahu nak bagi dia apa. Maybe nanti kita tengoklah apa yang boleh bagi. And yeah, hopefully MAB boleh go through season 12. Thank you. Alright, insyaAllah. Thank you. Alright. Assalamualaikum. Oi, lama juga.